Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama lagi saya Cikgu Faiz di dalam channel saya ini untuk kelas PDPR Sejarah Tingkatan 1. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, menyambung pembelajaran kita yang lepas. Dan untuk hari ini kita akan sambung kepada bab 6, iaitu tajuk peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Jadi apa khabar semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan baik dan sentiasa menjaga keselamatan kamu. Okey, macam biasa sebelum kita memulakan kelas PDPR kita pada hari ini, cikgu harap di hadapan kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan juga modul yang telah cikgu bekalkan kepada kamu. Okey, sebelum tu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan tengok dua perkara Kita akan tengok yang pertama mengenai lokasi tamadun Yunani dan tamadun Rom yang menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam pelbagai bidang. Okey, untuk tamadun Rom ni kita akan ulas pada kelas yang akan datang. Cuma hari ni kita lebih kepada tamadun Yunani dulu. Okey, dan yang kedua kita akan kita akan memahami peningkatan tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan juga pentadbiran. Okey, baik, cikgu harap kamu dah bersedia dan kita boleh mula sekarang. Okey, ini gambar apa di hadapan kamu ni? Ada yang pernah tengok tak benda ni? Okey, ini adalah gambar yang dipanggil sebagai agora. Agora ni dia macam satu tempat lapang lah. Dia dekat tepi-tepi dia ni ada tiang. Ada tiang. Lepas tu dia ada macam struktur bangunan. Okey, agora ni merupakan tempat pertemuan dan pasar awam. Ini yang ada pada tamadun Yunani lah, sekitar 1000 sebelum Masihi dulu. Jadi bila kita tengok gambar ni, kita boleh tahu orang pada masa tu telah ada peningkatan dalam kehidupan. Maknanya dah boleh buat binaan yang segah macam ni. Benda ni sampai sekarang ada. Kalau kita pergi ke Athens, Athens ni salah satu tempat di dalam tamadun Yunani yang agak pesat jugalah berkembang pada masa tu. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, tamadun Yunani. Ada tak yang pernah dengar perkataan Yunani ni? Saya yakin kamu dah pernah dengar perkataan Yunani ni, tapi kamu tak tahu apa dia Yunani ni. Okey, baik, kita tengok dulu. Okey, apa dia yang dikatakan tamadun Yunani ni? Tamadun Yunani ni dia merupakan tamadun yang berkembang antara 1000 sebelum Masihi sehingga 800 sebelum Masihi. Untuk makluman kamu, tamadun Yunani ni dia merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Maknanya tamadun Yunani ni, apa yang kemajuan yang ada ketika tamadun Yunani ni adalah titik mula yang mana membawa kepada kemajuan dan perkembangan tamadun di Eropah. Mana dia ni kita boleh kata sebagai yang mengasaskan lah, senang cerita. Okey, masyarakat Eropah moden melihat zaman ini sebagai zaman yang memberi inspirasi dan panduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian dalam pemerintahan dan pentadbiran. Oh, ni 2 kali dalam baik kan. Okey, baik, kita teruskan lagi. Tamadun Yunani. Okey, ini kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 118 dan juga 119. Okey, untuk tamadun Yunani ni, untuk yang pertama ni, kita hanya lebih kepada nak tahu macam mana dia punya lokasi dia, perkembangan dia, apa dia yang ada di
tamadun itu. Kita tidaklah nak kaji lebih mendalam, cuma kita nak tahu tentang sebersedikit macam mana keadaan pada tamadun Yunani ini. Okey, untuk pengetahuan kamu, tamadun Yunani ni dia berkembang di semenanjung Greece. Kat mana Greece ni? Okey, kamu boleh tengok dalam peta ni. Peta ni ada dalam buku teks kamu. Okey, Greece ni ada kat ujung ni, antara Olympia dan Sparta. Okey, sambung lagi. Tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean dan serta Laut Mediterranean. Okey, ini Laut Aegean, Laut Mediterranean. Okey, dia berkembang di sini. Ni kawasan ni. Ni kawasan ni lah, antara ni. Okey, ini selalu ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena ambil cakna sikit lah. Cuaca yang sederhana telah membolehkan kegiatan di luar rumah seperti perdebatan dan sukan giat dijalankan di Yunani. Okey, masa tu memang aktif aktiviti berdebat ni. Aktiviti berdebat dan juga sukan lah. Sukan bukanlah macam sekarang. Main bola, main futsal, main takraw, main badminton, bukanlah. Dia ada sukan dia masa tu lah. Sukan-sukan yang lebih kepada lebih kepada berbentuk macam latihan berperang ke apa dan sebagainya, menggunakan kuda ke apa ke, kita tak tahulah kan. Okey. Selain itu juga orang Yunani ni terkenal sebagai pelayar yang handal. Bukannya orang yang biasa-biasa, orang yang ketika tamadun Yunani ni. Okey, yang ni yang paling penting cikgu nak kamu dengar betul-betul dan kamu ingat. Tamadun Yunani terkenal dengan negara kota atau polis. Terkenal dengan negara kota atau polis. Polis ni bukan polis yang macam kita ni, polis yang tangkap orang apa semua ni, bukan. Polis ni dia mewakili kepada ganti nama kepada negara kota. Apa dia negara kota ni? Negara kota yang ada pada tamadun Yunani ini adalah gabungan 3 komponen, iaitu bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Ini selalu ditanya di dalam soalan. Jadi kamu kena ingat. Okey, polis bukan saja menjadi ibu kota tetapi menjadi pusat tumpuan masyarakat. Polis ni kira semua orang kalau nak cari apa-apa ke aktiviti ke apa ke, dia akan pergi ke polis. Okey, kita sambung lagi. Apa yang menariknya, di tengah-tengah polis ini ada akropolis. Di tengah-tengah polis ada akropolis. Okey, macam mana maksud dia tu? Maksud dia macam ni. Okey, negara kota, polis. Hasil dia, bandar utama bergabung dengan bandar kecil, bergabung dengan kampung, jadi polis. Dia cakap tadi apa? Tengah-tengah polis ada akropolis. Ni akropolis. Polis, tengah dia ada akropolis. Apa dia akropolis ni? Okey, tengok lagi pada muka surat 118. Akropolis ni merupakan pusat komuniti. Dia center dia. Yang dilindungi oleh kubu. Okey, macam mana dia punya tempat tu? Kejap lagi kita tengok. Okey, dia merupakan kawasan yang paling strategik dah dari segi keselamatan, pentadbiran, komunikasi. Dalam tu ada rumah ibadat, ada bangunan kerajaan, ada istana, ada rumah orang-orang kaya dan juga kawasan lapang yang dipanggil sebagai agora yang cikgu tunjuk gambar tadi. Okey, ni kamu tengok muka surat 119. Yang atas ni adalah akropolis. Inilah dia akropolis tu yang ada dekat tengah-tengah. Yang tepi-tepi ni mungkin dia punya kubu. Yang atas ni tadi agora tu. Ni agora. Okey, siapa yang tinggal berhampiran dengan akropolis ni, berhampiran ke ataupun di akropolis ni, dia akan lebih aktif lah kepada urusan-urusan negara berbanding yang tinggal di luar dalam kawasan polis tadi. Orang yang tinggal di kawasan luar daripada akropolis ni, dia lebih kepada aktiviti kampung macam peternakan, pertanian. Untuk makluman kamu, dalam tamadun Yunani ini ada 3 polis yang terkenal. 3 polis yang terkenal. Bukan polis dekat orang ni. Polis ni yang dia punya negara kota tu lah. Iaitu yang pertama Athens, Sparta dan juga Corinth. Tetapi di dalam
kita punya pembelajaran kita akan lebih tengok kepada Athens dan Sparta. Sebab Athens ni dia merupakan salah satu negara kota yang paling ramai sekali penduduk. Sparta ni pula dia merupakan negara kota yang paling luas. Okey, selebihnya untuk dia punya ciri-ciri dia kamu boleh baca lah kamu tengok dekat sini. Dia punya penduduk dia punya keluasan dia. Okey, satu lagi fakta menarik penduduk Yunani ni dia menganggap setiap polis ni, setiap negara kota ni adalah tanah suci kurniaan dewa. Maknanya sebagai penduduk, sebagai rakyat bertanggungjawab menjaga dari segi hubungan, dari segi keselamatan, dari segi kebersihan dan sebagainya, dan mewujudkan satu semangat kekitaan. Benda tu kita boleh ambil iktibar. Okey, seterusnya. Okey, 6.2. Ini kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 120. Okey, di sini kita akan tengok peningkatan pemerintahan dalam pentadbiran tamadun Yunani. Okey, benda ni yang paling penting kita kena tahu, sebab benda ni diwarisi sehingga sekarang dan negara kita turut mewarisi sistem ini. Okey, kita tengok lagi. Okey, secara umumnya terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis di dalam tamadun Yunani ni. Yang pertama kita tengok daripada bawah, monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga demokrasi. Okey, untuk sistem peningkatan pemerintahan dan pentadbiran ini, yang pertama kita akan tengok perkembangan sistem demokrasi di Athens. Tadi saya dah bagi tahu kita akan tengok 2 saja polis yang utama, Athens dan juga Sparta. Okey, untuk bila kita sebut demokrasi ni, dia lebih nyata dan jelas lah dilaksanakan di Athens. Di Athens ni sebelum dilaksanakan sistem demokrasi ni, mereka turut menjalani pemerintahan yang bercorak monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga demokrasi. Okey, bagi masyarakat di Athens, perkembangan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlaku melalui perubahan yang dilaksanakan bagi memantapkan aspek tersebut. Tindakan ini memperlihatkan kementangan dari segi politik penduduk Athens yang kemudiannya memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan pentadbiran. Amalan demokrasi di Athens menjadi ikutan dan diamalkan sehingga kini. Okey, sistem demokrasi ini diamalkan sehingga kini Negara kita pun secara pemerintahan kita secara demokrasi. Okey, kita sambung lagi. Sistem demokrasi di Athens melalui pelbagai tahap perkembangan, cikgu dah beritahu tadi. Sebelum sistem ini diasaskan oleh Solon. Okey, sistem demokrasi ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594 Masihi. Sebelum tu Athens dia diperintah dalam corak pemerintahan monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga demokrasi. Bila datang je Solon ni, dia asaskan demokrasi. Okey, sistem demokrasi yang dijalankan di Athens ini adalah demokrasi secara langsung, di mana setiap warga Athens, setiap rakyat di Athens akan terlibat secara langsung di dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar yang dijalankan di Athens. Ni gambar Solon tu. Ni gambar Solon tu. Okey, sambung lagi. Dia bukanlah sekadar membincangkan dasar, dia termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan ehwal ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, pada pemerintahan Pericles 495 hingga 429, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Walau bagaimanapun, demokrasi menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philips yang menguasai Yunani pada tahun 334
8 sebelum Masihi. Maksud dia, selepas Solon ni, pemerintah dia adalah Priestless. Priestless ni dia menambah baikkan lagi sistem demokrasi yang dijalankan di Athens. Tetapi lepas tu pemerintahan diteruskan oleh Raja Philips. Okey, tapi masa Raja Philip tu pemerintahan dia menjadi semakin lemah. Okey, ini sekadar pengetahuan kamu macam cikgu cerita tadi, di Malaysia kita menjalankan sistem pemerintahan secara demokrasi. Macam mana demokrasi di Malaysia ni? Dia dijalankan melalui pilihan raya dengan memilih wakil-wakil rakyat. Yang memimpin kita ni di negara kita sekarang, wakil rakyat kita, menteri kita, apa segalalah, adalah daripada pilihan rakyat. Mana rakyat yang memilih, itulah yang terbaik, itulah yang akan memimpin. Okey, seterusnya kita akan tengok secubit dua untuk ciri-ciri demokrasi di Athens. Okey, cikgu harap setakat ni kamu boleh ikut lagi kamu boleh faham sebab di dalam ni nanti akan ada soalan-soalan yang akan cikgu tanya dan kamu perlu jawab di dalam Google Form. Okey, kita sambung lagi. Ciri-ciri demokrasi di Athens ni, tengok di bawah ni. Sama je dengan buku teks kamu pada muka surat 121. Dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens, badan tertinggi ialah Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan, badan yang tertinggi. Di bawah dia ada majlis, magistrat dan juga juri. Okey, apa dia majlis, magistrat dan juga juri ni? Kita tengok lagi. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa fungsi Dewan Perhimpunan. Okey, untuk pengetahuan kamu, Dewan Perhimpunan ni merupakan badan pentadbiran yang paling tinggi lah. Dalam ni semua warga Athens boleh mengemukakan sebarang cadangan yang berkaitan dengan dasar-dasar yang dijalankan di dalam pentadbiran dan pemerintahan di Athens. Apabila dia macam tu, dia mesra dengan warga negara, jadi dia menimbulkan satu rasa kebersamaan dalam warga Athens yang menyebabkan orang-orang rakyat penduduk Athens ni dia sanggup mengorbankan diri dia kepada Athens sebab sistem pemerintahan dia semua adil. Jadi contoh macam kalau cikgu lah rakyat Athens, cikgu tengok sistem pemerintahan pentadbiran di Athens ni bagus, jadi cikgu jadi rasa sayang dan cintakan kepada negara cikgu. Macam itulah di Athens. Okey, Dewan Perhimpunan ni dia mempunyai kuasa-kuasa yang memutuskan sebarang keputusan untuk deklarasi peperangan ke. Selain daripada itu, dia berfungsi sebagai mahkamah awam. Siapa yang ada masalah ketika tu boleh buat aduan kepada Dewan Perhimpunan. Terutamanya kes-kes yang besar lah yang tak boleh nak selesaikan dengan pentadbiran lain. Okey, sedikit info tentang Dewan Perhimpunan ni. Anggota dia terdiri daripada lelaki, tiada perempuan. Maknanya perempuan tidak terlibat di dalam pemerintahan, di dalam pentadbiran di Athens. Okey, setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Bersidang lebih kurang 3 kali setahun. Semua warga negara dijemput menghadiri perhimpunan. Itu info-info penting. Kadang-kadang ditanya di dalam soalan. Okey, baik. Kalau kamu tengok di dalam buku teks kamu, muka surat 122 dan 123 sama je dengan yang cikgu tunjuk kat ini. Okey, di sini dia ada bagi tahu 6 Dia ada bagi tahu 6 fungsi Dewan Perhimpunan. Ni pun akan ada ditanya di dalam soalan. Jadi kamu boleh bacalah 6 fungsi dia. Fungsi dia ni meliputi semua dalam segi pentadbiran, dari segi penggubalan undang-undang, dari segi deklarasi peperangan. Untuk pengetahuan kamu, orang ketika tamadun Yunani dan tamadun Rom ni, dia sangat gemar untuk berperang masa tu. Macam-macam lah tujuan dia, perluasan kuasa ke, dan pelbagai lah benda-benda lain kita tak tahulah. Cuma apa-apanya
diputuskan. Kalau di Athens ni akan diputuskan melalui Dewan Perhimpunan. Okey, lain-lain ni kamu boleh bacalah ni. Perjanjian dengan negara lain, membincangkan hal-hal kewangan, menerima duta dari negara asing. Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini Dewan Perhimpunan ni cukup sempurna lah. Segala-segala hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran ada dibincangkan. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Okey, tadi kita dah tengok yang dia punya sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tertinggi adalah Dewan Perhimpunan. Jadi di bawah dia ada majlis, magistrate dan juga juri. Okey, sekarang ni kita akan tengok lebih kurang dia punya fungsi dia ataupun dia punya tugas dia lah. Okey, untuk majlis ni merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan pembincangan hal-hal yang penting berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran. Dia dikenali sebagai Majlis 500. Sebab apa? Sebab ahli dia terdiri daripada 500 orang ahli dan keahliannya selama 2 tahun. 500 orang ahli ni pula dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa dan setiap satunya dianggotai oleh 50 orang. Okey, pengurusan pemilihan pengurusi dilakukan setiap kali persidangan diadakan. Okey, fungsi dia ni kamu boleh baca. Ini pun kadang-kadang ada ditanya. Cikgu cuma cerita dia punya secara asas. Okey, yang kedua adalah magistrate. Magistrate ini merupakan badan yang melaksanakan dasar yang ditetapkan. Dia macam perkhidmatan awam lah kalau di negara kita sekarang. Yang menganggotai dia siapa? Warga negara Athens ni. Warga negara Athens yang menganggotai seramai 6,000 orang. 200 hingga 500 orang merupakan hakim. 10 orang general tentera yang menganggotai badan ini. Fungsi dia kamu boleh baca. Dan yang terakhir adalah juri. Juri ini dia berkaitan dengan hal-hal keadilan. Siapa yang menganggotai? Dia dianggotai oleh 101 hingga 1001 berdasarkan keseriusan kes yang dibicarakan. Perbicaraan diketuai oleh pengerusi. Fungsi dia kamu boleh baca. Jadi itulah antara sedikit mengenai badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Okay, tadi mula-mula kita dah tengok dia punya lebih kurang tentang dia punya lokasi dan perkembangan dia. Seterusnya tadi kita dah tengok mengenai peningkatan pemerintahan dan pentadbiran dia. Kita ambil satu saja contoh negara kota dia, polis, iaitu Athens. Dia mengamalkan sistem demokrasi. Lepas tu kita dah tengok bagaimana badan pemerintahan dan pentadbiran dia berfungsi, apa dia punya cabang-cabang dia tu, siapa yang ada dalam tu. Dan terakhir untuk hari ini kita akan tengok pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Sparta ni adalah salah satu polis di dalam tamadun Yunani. Okey, Sparta ni dia berbeza sikit sistem pemerintahan dia bersifat monarki terhad, di mana terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan seorang daripada raja bertindak kejam. Kedua-dua raja datang daripada keluarga Eurypotes dan juga Agiats. Okey, di mana Sparta tu? Okey, kamu tengok dalam peta di bawah ini. Okey, ini sekadar pengetahuan kamu saja. Kadang-kadang pun ada ditanya di dalam soalan, bagaimanakah corak pemerintahan dan pentadbiran di Sparta. Okey, dia bersifat monarki. Okey, bagi urusan pentadbiran dia juga ada sama je, ada Dewan Perhimpunan, ada, cuma dia special sikit, dia ada Majlis Dewan Perhimpunan yang mempunyai 10,000 orang ahli dan juga 5 orang pegawai dilantik sebagai ephors yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak, sebab dia bersifat monarki. Apa dia sifat monarki ni tadi? Okey, monarki ni ni yang bawah ni sistem
Beraja yang berasaskan keturunan. Maknanya orang yang memerintah tu dari keturunan raja. Tiada pemilihan daripada rakyat. Raja pula dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Jadi dia nampak kurang adil sikit. Okey, seterusnya kita tengok pada muka surat 126. Okey, kamu buka buku teks kamu. Okey, ada dua gambar tu. Tentera Sparta sedang berperang. Disiplin ketenteraan amat penting di Sparta. Okey, untuk pengetahuan kamu dia di Sparta ni dia sama je dengan Athens. Kaum wanita tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan, sama je dengan Athens tadi. Cuma beza dia ni, di Sparta ni dia penekanan diberikan lebih kepada disiplin ketenteraan. Dia Sparta ni dia kita boleh kategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Orang perempuan, kaum wanita pun dilatih dalam anggota tentera. Kanak-kanak seawal usia 7 tahun dilatih dalam anggota tentera. Dia diajar berlari, bertinju, menari, menyanyi untuk mewujudkan sifat disiplin dan tak setia terhadap negara kota mereka. Okey, penekanan kepada aspek disiplin dan tak setia ini mewujudkan menanamkan rasa sanggup berkorban demi negara di dalam kalangan warga negara Sparta. Benda ini terbukti dalam siri peperangan antara Sparta dan juga Persia pada 490 sebelum Masihi hingga 449 sebelum Masihi. Ada kalau kamu tengok, kalau kamu rajin tengoklah movie-movie yang movie ataupun cerita yang orang putih punya, dia ada buat satu cerita tentang Sparta dan Persia, mereka berperang. Okey, ini juga pendekanan disiplin dan tak setia ini boleh menjadi contoh kepada pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang. Maknanya kita mengambil iktibar. Okey. Semangat tamadun Yunani terutama dalam sistem demokrasi akan terus kekal dalam sejarah dan tamadun manusia. Sebagai pengasas demokrasi, kehidupan di Athens menekankan aspek kebebasan, hak warga negara, pemikiran terbuka. Selain itu, negara-negara kota Sparta turut memberi penegaran kepada disiplin ketenteraan, semangat patriotik setiap warga negara, sama ada lelaki, wanita, dalam mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kamu boleh tengok kesinambungan dia tu ada sampai sekarang. Okey, setakat itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Cikgu harapkan kamu dapat memahami isi-isi pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Okey, seterusnya cikgu harap kamu dapat melengkapkan Google Form yang telah cikgu sediakan. Gunakan pengetahuan daripada video yang telah kamu tonton tadi dan juga buku teks kamu untuk bantu kamu menjawab soalan tersebut. Okey, cikgu akan membuat penilaian terhadap kamu. Penibatan kamu akan direkodkan di dalam Google Form tersebut. Okey, sekian untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye-bye.